Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini episod pertama podcast Sembang Arif. Sembang Arif ni sebenarnya saya buat untuk menjemput tetamu-tetamu yang dari kalangan orang-orang biasa. Sebab banyak podcast dekat Malaysia ni jemput selebriti, menteri, orang-orang yang terkenal. Tetapi untuk Sembang Arif ni saya nak jemput orang-orang yang tidak didendang. Tetapi mereka ada cerita, mereka ada ilmu yang nak disampaikan. Dan di sebelah saya ni adalah Encik Azmin Kamaluddin, uh, tetamu pertama saya uh, yang dapat hadir dan sudi hadir untuk ke Sembang Podcast Sembang Arif ini. Beliau, saya perkenalkan sedikit, berasal dari Masjid Tanah Melaka dan kini tinggal di Bangi. Pengalaman beliau luas selama 27 tahun dalam bidang finance. Pernah menjadi Chief Financial Officer di MyTV Broadcasting Sdn Bhd yang beribu pejabat di Cyberjaya. Dan kini beliau terlibat dengan ceramah, menjadi juru runding mental and spiritual fitness untuk memberi kita tentang bagaimana nak menghadapi kehidupan yang mencabar pada tahun 2024 ni dan seterusnya. So itu seberingkas yang saya kenal tentang Cik Azmin. Kita panggil Cik Min je lah Boleh. daripada kita nak jadi formal ni, lebih mudah kita Panggilan manja lah. Panggilan manja. So saya serahlah. Tadi saya dah perkenalkan sedikit, mungkin Cik Min nak tambah lagi ke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Arif kerana menjemput saya pada hari ini. Cuma mungkin sebagai tambahan sedikit pada diri saya ni, sebelum tu saya nak memperkenalkan jugalah Cik Arif pada semua penonton-penonton. Saya secara peribadinya mengenali beliau agak rapat dan sangat rapat, boleh dikatakan sangat rapat. Beliau ni bagi saya seorang yang banyak pengalaman juga. Beliau terlibat dalam industri pembangunan manusia dan beliau juga terlibat dengan kerja-kerja NGO yang mana saya pasti pengalaman beliau juga tidak kurang orang kata ataupun tinggi nilainya sebenarnya yang perlu kita gali juga. Sebagai background ni, saya ni Cik Arif sebenarnya orang kampung je. Berasal dari kampung tetapi mempunyai cita-cita yang besar. Dan Alhamdulillah dalam alam corporate saya dan dunia corporate saya pernah bekerja, kalau international ni saya pernah bekerja di Doha. Okay. Kalau di lokal ni saya bermula dengan satu syarikat pengauditan yang agak kecil ataupun kita kata sederhana. Kemudian saya meneruskan kerjaya saya di dalam industri telecommunication dan kemudian saya pergi ke luar negara iaitu di Doha dan saya bekerja dengan Qatar Telecom. Kemudian balik kembali ke Malaysia, saya memberikan khidmat pula kepada sebuah syarikat listed company dan akhirnya macam Cik Arif bagi tahu tadi, saya bersama dengan sebuah company ataupun syarikat yang bernama MyTV Broadcasting di mana syarikat itu terlibat dalam industri broadcasting ataupun penyiaran lah. Okey. Tu mungkin sedikit semangat bagi saya punya intro lah. Okey, Cik Min. Dunia sekarang, kita terus masuk pada topik. Boleh, kita tak payah nak kona-kona lagi lah. Tak payah. Okey, masa kita pun terhad kan. Betul. Okey. Dunia hari ini, kalau Azri Walter kata keras lah. Okay. So apa pendapat Cik Min? Okey, Cik Arif dengan penonton-penonton sekalian, definisi keras ni kita kena tahu di mana. Kerasnya tu di mana? Tapi bunyi dia macam lain macam kan. Tapi tak. In order untuk kita selesaikan satu-satu persoalan contohnya, kita perlu definekan dia ataupun kita kena cari punca dia. Kat mana sebenarnya keras tu? So kalau kita tengok zaman-zaman saya dululah, saya ni lahir tahun 70-an. Jadi boleh agaklah umur tu berapa kan. Jadi tak muda sangatlah sebenarnya. Kalau kita tengok tahun 70-an, suasana tu semuanya agak tenang.
Dia tak macam sekarang. Dunia sekarang ni semua cepat. Semua dengan fast foodnya, dengan teknologi. Tak Social cukup media. daripada 2G, 3G, sekarang kita dah 5G. Lepas ni tak tahu apa G lagi yang ada kan, betul tak? Kemudian dengan social media pun kita tengok, kalau dulu kita tak perlu ada telefon tapi kita boleh berjumpa kawan-kawan tanpa perlu buat janji, temu janji. Ini kadang-kadang kita dah WhatsApp janji pun kena scam juga, betul tak? Ada banyak benda. Jadi kalau kita tengok dengan perubahan ini, perubahan zaman ni, maka orang akan lagi nak cepat. Expectation bila kita contohnya sekarang dalam dunia AI contohnya, kerja-kerja yang biasa dibuat ni dah boleh dibuat oleh AI, robot sendiri, betul tak? Jadi dah tak ada keperluan dah tu. Jadi kita kena cari atau kita kena inovasikan diri kita tu untuk mengisi ruang-ruang yang dah diambil oleh orang lain tadi lah. Contoh paling klasik kita tengok ialah dulu ada jurutol, betul tak? Sekarang ni dah tak ada dah, sekarang pakai tag je. Dah tak pakai tag dah, lalu je sekarang ni, betul tak? Itulah inovasi. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab bila berlaku perubahan zaman, betul tak? Jadi tapi kalau kita masih lagi duduk di takuk yang sama, maka kita akan jadi keraslah situasi tu. Bagi kita, macam mana kita nak sesuaikan diri, betul tak? Saya ambil contoh juga dengan stress level yang ada sekarang, contohnya kan, betul tak? Kita bukan nak orang kata memperkecilkan mana-mana pihak. Kalau kita tengok zaman kita belajar dengan zaman sekarang anak-anak kita belajar ataupun di peringkat rendah, betul tak? Kita siap-siap soalan ni kita pun tak boleh jawab, betul tak? Yang sekarang punya zaman. Yang sekarang punya. Jadi kita tengok perubahan ni menyebabkan kita kena juga berubah. Dan kalau saya boleh nak tambah sikit je, Arif, dekat situlah kita nampak dari segi masa tu dia makin cepat. Makin cepat. Kalau dulu kita rasa satu hari tu untuk 24 jam tu lama kan. Kita boleh buat macam-macam. Mainnya, apanya semua, betul tak? Lambat betul nak malam. Tapi sekarang pokok malam. Pokok dah bangun balik macam kan. Jadi kat situ kita nampak ada satu elemen yang namanya keberkatan waktu je. Okay. Kita nampak keberkatan tu dah makin kurang. Maka disebab itulah kita pun dah orang kata dah macam-macam dah di penghujung ni. Jadi keberkatan makin ditarik dan akhirnya kalau kita tak pandai adjust diri kita atau uruskan, maka kita akan terlibat dalam stress level yang akhirnya kita akan sebut dunia sekarang ni keras. Okey. Bila dunia keras, so kita lama kelamaan saya jadi stres, depressed. Macam-macam lah. Dulu kita tak pernah dengar term apa benda mental health ni. Kita orang kata dari tahun makin tahun ramai yang especially remaja kan. So dia macam seolah-olah dunia ni bising dengan noise, dengan perkara yang distracted punya elemen lah. So apa cara untuk kita melalui, kita tak boleh nak tolak teknologi ni penting. Handphone kegunaan sekarang semua belajar pakai online, pakai digital, nak kena buka mungkin buku nota kena cari semua dalam internet kan, tak pakai fizikal kan. So apa cara kita tak boleh tolak benda ni, kena melalui dunia yang keras ni, tapi kita nak hidup ke depan tu tanpa kita depressed, tanpa kita struggle. Yalah Cik Arif, dunia sekarang ni memang kalau kita lihat banyak atau ada peningkatan dari segi orang yang ada anxiety, depression, apa lagi, bipolar, dan apa yang satu lagi pun saya tak reti nak sebut. Apa psycho, apa benda tu? Skizo. Skizo. Saya nak sebut pun tak reti. Jadi bagus juga saya tak reti. Jadi bila tak reti, kita tak terlibat dalam benda tu. Okey, berbalik-balik pada persoalan tadi. Setelah kita tahu dunia yang keras ni macam ni, benda ni antara penyumbang ke arah benda tadilah yang kita sebut tadi. Cuma mungkin persoalan seterusnya ialah macam mana kita nak uruskan dia, atau macam mana kita nak menangani, ataupun kalau boleh kita tak nak terlibat langsung dalam tu. Kalau tanya saya, kita tak nak hindarkan 100%, ini satu benda yang agak mustahil lah. Sebab kita tahu dengan social medianya sekarang ni, kalau dulu orang kata jaga lidah ataupun mulut tak ada insurans kan. Sekarang ni jari pula kita boleh katakan jari kau ni tak ada insurans lah. Dengan ketikan beberapa ni, kita boleh menyebabkan orang stres. Betul tak? Jadi tak perlu bercakap.
tu lebih bahaya sebenarnya, atau kita boleh katakan macam seolah-olahnya macam kalau pembunuh kita panggil silent killer lah, betul tak? Ini silent apa saya tak tahu. Tapi dia secara senyap lah, betul tak? Tak bersuara tapi dia menyakitkan. Dengan perkataan yang ditulis Dengan posting dia tu. perkataan yang dituliskan. Itu satu bab kita kata. Kemudian dari segi kehidupan tu sendiri, bila berlaku semuanya pantas, semua nak cepat, dan kadang-kadang kita, contohnya zaman-zaman saya yang mungkin tak boleh nak catch up dengan teknologi, jadi kita akan rasa macam tertekan untuk berlari, untuk mengikuti orang kata fasa-fasa ataupun kecepatan yang ada sekarang ni. Sebab tu akhirnya ada orang yang tertinggal, betul tak? Bila tertinggal ni, ibaratnya macam ni lah, kita orang tua nak disuruh berlari laju, pastilah dia akan, orang kata, mengah dan sebagainya, betul tak? Itu dari segi, orang kata, analogi yang kita nak mudahkan macam tu lah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam minda kita ni, bila banyak benda-benda ini masuk dalam kepala kita, baik dari segi expectation, baik dari segi achievement yang kita nak capai, betul tak? Kita pula tengok dengan social media ni pula, kita tengok kejayaan orang lain ditayangkan, betul tak? Kita rasa, apasal aku tak dapat macam tu? Aku dah buat segala benda tapi masih tak dapat tu. Jadi banyak sangat, macam Cik Arif kata tadi lah, banyak sangat noise ataupun interference yang masuk dalam minda kita, dan akhirnya kita terproses benda tu secara tidak langsung. Betul tak? So, kalau saya nak mudahkan, kita kena ada satu benda yang dinamakan, sama ada dia antivirus ataupun kita panggil firewall, ataupun yang boleh shield, betul tak? Yang boleh ignorekan benda tu. So, skill-skill ni perlu dia pelajari sebenarnya. Jadi bila nak cerita skill ni, kita perlukan, orang kata, satu pembelajaran yang konsisten lah. Kalau setakat kita orang kata pergi kelas sekali ataupun kita dengar sekali, ini dia tak boleh membentuk kita punya jati diri ataupun kita nak sebut antivirus atau shield tu tadi. Cik Min ada kongsi dengan saya di luar podcast lah. Antivirus tu namanya Alif Sin Mim. Alif Mim Sin. Alif Mim Sin. Okay. Mungkin boleh jelaskan apa Alif Mim Sin tu? Okey, itu mungkin kita dah pergi ke arah solusi lah, betul tak? Solusi macam mana kita nak buat. So, ada satu pendekatan yang saya dapat daripada guru saya lah, yang mana beliau ataupun kalau dia istilahnya macam ni, kalau kita nak buat satu rumah, betul tak? Kita memerlukan satu foundation yang solid lah, betul tak? Mungkin dari segi requirement, rumah 2 tingkat, sekian dia punya foundation yang perlu ada. Bangunan yang lebih tinggi, dia akan perlukan mungkin foundation yang lebih dari segi spek dia dan sebagainya, betul tak? So kita, kalau nak buat perubahan dalam diri kita, ataupun kita nak menghadapi, orang kata, tekanan-tekanan macam ni, so kita kena ada satu foundation yang kuat, atau tempat yang mana kita boleh, istilah dia mengakar lah, akar tunjang kita tu boleh masuk dan kita pegang dan kita tak bergoyang. Betul tak? Dengan cara itulah baru datanglah taufan yang 180 km sejam pun, insya-Allah kita boleh bertahan. Sebab kita punya tu bukan sahaja sekadar akar tunjang yang betul-betul dia masuk ke dalam, tapi kita ada lagi akar-akar sampingan tu yang menyokong. Jadi benda ni ada alif mim sim ni, ataupun kalau dalam istilah Jawinya, alif mim sim ialah ayam, bukan? Alif mim sim ni cerita Peramli tu. So alif mim sim ni adalah emas, tapi ini bukanlah satu program yang untuk promote pelaburan emas ke, bukan. Jadi berbalik pada asas tadi, alif tu adalah kita nak ambil satu role model yang nama dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey? Alif adalah Ibrahim. Apa yang hebatnya Nabi Ibrahim ni? Kalau kita pun, saya rasa ramai yang tahu kot Cik Arif, Nabi Ibrahim ni saya boleh simpulkan sebagai satu kemuncak tauhid, yang mana beliau ataupun baginda ni diuji dengan pelbagai ujian yang menjurus ke arah ketauhidan. Di mana contohnya dia susah dapat anak, betul, dikurniakan anak kemudian kena sembelih, betul tak? Dan ada ujian dimasukkan ke dalam kayu api yang besar. Dan pada ketika tu malaikat offer nak bantu kan. Tapi dia dengan yakinnya, dengan penuh orang kata ketauhidannya, dia kata tak perlu.
aku ada Tuhan yang boleh bantu aku. Aku tak perlukan orang lain ataupun aku tak perlukan apa-apa selain pada Allah. Jadi kita lihat kat situ, ini adalah satu benda yang diajar oleh dalam kita punya agama ni. Apa-apa pun, tauhid ni adalah satu asas yang semua orang kena ada. Tapi tauhid yang macam mana? Ini satu bab, dan kalau kita bukanlah ahli nak bincangkan benda ni, tapi nak bagi tahu pointnya ialah tauhid tu tersangat penting yang kita kena adakan dia sebagai satu foundation. Okey. Tapi yang kalau kita boleh kupas sikit cara tauhid yang macam mana? Kita kenal, okey, semua orang kenal Allah, Tuhan dan sebagainya, betul kan? Tapi kita cuma kenal nampak Tuhan ni bila kita terima benda-benda yang baik, kenikmatan, betul tak? Kita dapat duit, kita dapat projek, kita dapat jadi influencer, kita akan bersyukurlah, kata alhamdulillah, betul tak? Tapi ketika kita diuji, tak ramai yang boleh nampak ini adalah satu anugerah. Malahan dia akan nampak satu benda ni sebagai satu bala, satu penyiksaan, satu musibah dan sebagainya. Itu kita kata orang biasa akan, termasuklah kita kot kan. Betul. Kita akan nampak, alamak kenapa pula, apalah yang kita macam. Tapi kalau kita ada satu foundation yang betul, kita akan nampak sifat yang dinamakan sifat jamil, iaitu sifat keindahan Allah, dan ada satu sifat lagi nama dia, sifat Allah ni nama dia Jalal. Jalal ni keagungan, kekuasaan. Jadi kalau dia nak uji kita dengan satu-satu benda tu, itu adalah sifat Jalal dia. Kalau dia bagi kita dengan nikmat, itu sifat jamil. Tapi kita tahu Allah dia Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu kan. Tapi secara realitinya, secara praktikalnya dalam kehidupan kita cuma istilahnya one sided lah Cik Arim. Satu side ni kita macam hilang ingatan sikit ataupun kita hilang pedoman. Okey. So itu bab alifnya, betul tak? Okay. Now sekarang ni kita pergi kepada mim. Mim ni kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan suri tauladan kita. So kalau saya boleh tanya Cik Arif, kalau tadi Nabi Ibrahim ni kita kata puncak ketauhidan lah, betul tak? Tapi kalau Nabi Muhammad ni apa yang special dia? Akhlak dia. Tepat sangat tu Cik Arif. So kita boleh kata kemuncak akhlak ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memang diperakui, innaka la'allaka khuluqun azim, betul tak? Dalam Quran sebut, betul tak? Allah bagi tahu ini adalah satu contoh yang azim, yang tak ada orang lagi yang akan tu. So dia di kemuncak kepribadian ataupun akhlak. Dan benda ni terbukti juga dengan dalam buku 100 Most Influential People dalam dunia sepanjang zaman. Nabi Muhammad orang yang pertama, dan bukan ditulis oleh orang Islam pun. So ini satu pengesahan lah, bukan saja kita cakap, tapi orang lain juga yang kita kata third party, yang neutral, yang bagi tahu the pengesahan atau memberikan pengesahan. So kalau kita tengok Cik Arif, kalau kita boleh gabungkan tauhid dengan kepribadian yang betul, nanti kita mungkin lepas ni kita cerita macam mana nak apply lah kita bagi konsep dulu kan. Betul. So akhirnya yang ketiga kita ada sebut sin, betul tak? Sin ni adalah Nabi Sulaiman. So kita tahu Nabi Sulaiman ni dia mempunyai satu kerajaan yang tak ada kerajaan yang macam tu selepas pada dia. Yang mana dia bukan saja boleh mentadbir manusia, tak. Makhluk, jin, segala makhluk lah. Betul. Jin, angin, binatang dan semua di bawah kekuasaan dia. Tetapi kalau kita tengok balik, Nabi Sulaiman ni dia ada alif dan mim. Dia ada tauhid dan dia ada akhlak. Maka Allah bagi dia satu kerajaan yang tak terbilang. Tapi dengan kekuasaan yang dia ada oleh Nabi Sulaiman, dia tidak melakukan kezaliman. Dia tidak orang kata menindas orang. Kalau kita lah Cik Arif, kita kalau jadi bos lah, betul tak? Simple analogy yang kita bagi yang mudah. Kalau kita jadi bos pun kadang-kadang kalau orang tak hormat kita dah rasa apa? Marah, kecil hati. Ayah kata aku boy takkan tak respect, tak ada respect. Silap kita panggil kenapa tak respect, kita akan. Tapi Nabi Sulaiman kita tahu bila dia bagi semua benda ni dalam Quran dia rakamkan apa dia cakap kan. Kata haza min fadli rabbi, dia kata ini semua yang aku boleh ada kekuasaan ni sebab Allah bagi.
Untuk apa? Untuk test, untuk uji kita ni sama ada kita bersyukur ataupun kita kufur. Jadi secara ringkasnya Alif Mim Sin ialah satu konsep yang kita kena ada tiga-tiga ni untuk kita berjaya macam Nabi Sulaiman. Kita mulalah dengan alif dan kita perkemaskan mim dan insya-Allah kita akan dapat sin. Okey. 3 figura yang hebat. 3 orang Nabi, 3 orang Rasul kan tadi kan. Mereka tu Rasul. Betul. Kita ni, kita nak apply tu, kita manusia biasa. Yang mungkin lagi banyak kekurangan. Jadi macam mana kita nak apply alif mim sin ni sebagai manusia biasa dan kalau boleh kita nak konsisten. Masalah manusia sekarang dia nak apply mungkin sebulan 2 bulan dia boleh lah, tapi dia nak konsisten sepanjang hayat dia. Okey. Kita ada 2 soalan tu dalam 2 soalan lah. Dalam satu cara nak apply, satu cara nak istiqamah lah, konsisten. Alright. Satu, nak tak nak, untuk kita mencapai satu-satu yang kita nak, contohlah, kalau kita nak pergi satu-satu tempat di zaman dulu, betul tak? Kita perlu ada orang yang guide betul. Dan orang yang guide kita, yang nak bagi arah pandu kita ni, ialah orang yang pernah berjalan dan sampai destinasi tu, betul tak? Kalau dalam zaman sekarang, guide kita ialah Waze lah, ataupun Google Map, betul tak? Walaupun dia tak pernah sampai, tetapi secara dalam peta tu dia tahu di mana saja dan dia tahu jalan mana nak ikut kalau ada jam tu. So saya nak bagi satu analogi. Kalau kita nak apply benda ni, nak tak nak kita kena ada seorang guru. Kalau dalam bisnes kita ada mentor, betul tak? Zaman-zaman sekolah kita kena cikgu. Tapi kalau kita nak memperkemaskan tauhid ni, takkan kita tak ada guru, betul tak? Kita kena ada seorang guru lah, tapi guru yang macam mana? Guru yang betul lah. Nak tahu guru betul tak betul ni, kita boleh tengok dari segi keikhlasan dia. Keikhlasan ni mungkin satu benda yang abstrak, Cik Arif. Kita mungkin tak boleh tengok melalui ada chop di dahi ikhlas atau tidak, betul tak? Ikhlas ni kita boleh tengok, ataupun guru saya selalu cakap, ataupun bagi panduan, cuba tengok dia. Kalau dia dipuji, dia rasa seronok tak? Ke dia marah? Kalau dia dikeji, dia seronok ke ataupun dia marah juga? Jadi kalau kita tengok satu guru yang betul, dia tak nak pujian, dia bukan nakkan pengikut yang ramai, dia tak nak. Maknanya seorang guru yang ikhlas, dia takkan nak pujian dan dia tak sukakan pujian. Okey. Dan kalau orang keji dia seronok, dia suka dan dia boleh maafkan. Kalau kita tanya diri kita lah, Cik Arif kan, kalau orang istilah je pedajal kita lah, tikam belakang kita lah, boleh tak kita pergi ajak dia Assalamualaikum, ajak minum, belanja dia makan. Makan bukan sikit-sikit kan, kita belanja dia nasi Arab. Yang mahal punya lah. Kalau di Bangi tu diafah lah. Level tu contohnya. Boleh tak kita buat macam tu? Belum sampailah kata kan. Tengok muka pun. Maknanya saya dengan Cik Arif belum boleh jadi guru lah. Kita level bawah lah. Kita baru cuba tengok-tengok, kita kata okey macam ni. Kita baru tengok-tengok. Kita baru nak belajar. Tapi kita belum lagi jadi macam tu. Tetapi Cik Arif, inilah mula proses dia. Maknanya kalau kita nak ubah dia ni, ini adalah satu proses dia. Maknanya kita kena tahu dulu nak pergi mana, betul tak? Dan kita dah ada seorang guru contohnya, dan kita tengok dia dulu. Pergi dulu kenal dengan dia, sesuai ke tak sesuai dia ni sebagai guru kita. Mungkin kita ada preference, ya, betul tak? Macam kita ada preference. Kadang kita guru yang garang, kita mungkin tak apa nak sangat. Kita suka guru yang macam mesra sikit, cakap lembut. Kan? Kita pulang pada kita. Ada orang memang dia suka. Aku ni tak boleh. Aku kalau cakap lembut tak jalan. Jadi dia mungkin kena cari guru yang kita kata keras sikit lah. Dia sesuai dengan kekerasan. Jadi kita ada pelbagai warna-warni dalam tu lah. Jadi kalau kita nak mulakan tu balik, kita kena cari satu guru yang boleh memperkenalkan ataupun boleh menampakkan kita sampai kita boleh rasa. Maknanya setiap sifat tadi yang kita sebut tadi, Jamal dengan Jalan tu, kita boleh rasa ini Allah yang bagi. Contohnya bila kita diuji, okey? Dengan kehilangan lah, kita ambil contoh kalau kita ada kehilangan orang yang kita sayang, betul tak?
Kalau kita tak kenal Allah, kita tak rasa Allah tu Maha Penyayang dan segala macam sifat-sifat dia yang terpuji, yang agung, kita akan boleh mempersoalkan, ya Allah, kenapa engkau ambil orang yang aku sayang, betul tak? Akan timbul persoalan ni. Tapi kalau seorang yang kenal Allah, dia akan bersyukur, ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah, terima kasih. Kau dah bagi aku orang yang aku sayang ni sekian-sekian tahun dengan aku. Dan aku bersyukur. Dan aku pasti engkau adalah yang maha mengetahui, maha penyayang. Dan aku yakin kau akan jaga orang yang aku sayang ni lebih daripada seorang ibu sayang pada anak. Itu orang yang kenal. Saya cakap je Cik Arif ni dari segi teori, dari segi praktikal, saya pun belum diuji macam tu. Mungkin dah alang-alang kita sentuh untuk saya masuk sikit lah. Boleh. Cik Min pun baru kehilangan ibu kan Allah. awal tahun baru ni kan. Dan saya pun ada kehilangan bapa dengan adik bongsu. Jadi mungkin Cik Min boleh share sikit kehilangan ibu tu rasa dia macam mana. Mungkin orang lain yang masih ada ibu ni ini memang perlu dapat something memang tak ada dalam skrip ni soalan ni. Dah alang-alang tadi cerita. Betul. Kan? Dah sentuh tadi kan. Tersentuh. Dan sebenarnya bila Cik Arif sebut tu, saya memang agak sebab lah. Siapa yang tak sayang ibu kan. So antara benda yang mungkin kita akan kesal ialah aku belum cukup lagi untuk berkhidmat ataupun membalas jasa mak kita, betul tak, seorang ibu kita. Kalau kita terus berfikiran macam tu dan akhirnya kita down contohnya kan, maka timbullah iklan ataupun yang selalu dekat TikTok dan Facebook lah, awak down ke kan. Itu godong. Jadi kalau kita down terus, dari segi psikologi kalau kita down, kita tak akan jumpa solusi, betul tak? Kita akan terus di dalam istilahnya kedownan kita itulah. Ada istilah kedownan. Bolehlah kita buat, tak apa podcast Sembang Arif ni podcast yang baru lah. Kita perkenalkan perkataan barulah. Tapi insyaAllah dia takkan di-approve oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi cuma Alhamdulillah, ibu saya ni meninggal hari raya puasa yang lalu lah. Jadi Allah bagi saya masa lebih kurang sebulan untuk jaga. Awal-awalnya mungkin di ward biasa tu boleh jaga, tapi kemudian setelah dia masuk ward CCU dan HCU tu dah agak limited kan. Tapi kami adik-beradik ni bergele-gele cuba jaga dia. Dan benda yang saya sangat terkesan je Arif, ini diberitahu oleh abang saya lah. Mungkin salah satu masuk pelawat tu, abang saya, mungkin mak saya, arwah mak saya cakap dengan abang saya. Dia kata dengan abang saya ataupun dia pesan, dia kata mak redha dengan semua anak-anak mak. Jadi saya bila dengar tu Cik Arif, saya kata Allahu Akbar, mak aku ni, dia kata kan, dia boleh tinggalkan satu benda yang ditinggalkan tu Cik Arif, dia memberi kesan kepada kita dari segi, kalau saya istilahkan ialah internal programming kita. So dalam badan kita yang Allah jadikan, kita ada programming di minda, di dalam hati kita, betul tak? Jadi satu programming yang ditinggalkan tu maksudnya dia bukan saja nak dia selamat, tapi dia nak pastikan anak-anak dia juga selamat. Sebab kita tahu redha seorang ibu kepada anak ni, dia segala-galanya lah, betul tak? Dari segi keberkatan dunia dan akhirat lagi lah. Akhirat lagi panjang lah ceritanya. Jadi saya nampak ibu saya ni dia orang yang berfikir agak jauh ke depan. Mungkin setelah dia kata, yelah, anak-anakku pun agak-agaknya Alhamdulillah dalam masa sebulan ni mungkin dia pun cuba sedaya upaya dia. Dan dia pun mungkin tahu kita pun tak akan boleh balas. Dengan orang kata limitation ataupun kekangan-kekangan yang kata, dia mengambil pendekatan untuk memahami. Ini satu lagi poin yang perlu ada Cik Arif sebenarnya. Dan kalau bab memahami ni kita akan masuk pada meme tadi. Sebab itu melibatkan tingkah laku, budi pekerti, macam mana kita nak react dengan satu-satu situasi. Dan ada banyak contoh-contoh Cik Arif yang kalau kita cerita tak cukup podcast ni. Kita kena mungkin buat 10 siri macam mana. Tadi mula-mula cari guru. Lepas tu meme tu dari segi akhlak lah kita nak perbetulkan.
Okey. Okey, lepas tu S Nabi Sulaiman. okey, untuk walaupun ada kuasa, walaupun ada ni, kita sentiasa merendah Sentiasa diri. merendah diri. Okey, selepas cari guru tu, dengan ada akhlak, dengan merendah diri, bagaimana nak konsisten Okey. sepanjang hayat? Okey. Konsistensi ni adalah satu benda yang kita kata dia ada pasang dan surut dia juga. Tapi kalau kita tahu satu hala tuju Cik Arif, contohnya kita tahu hala tuju kita ni untuk pergi ke Perlis lah kita kata. Katalah kita pergi ke Perlis ni untuk meminang orang lah Cik Arif kan. Okey. Senang supaya nak bagi audience mudah faham kan. Meminang satu benda yang penting lah, betul tak? Kalau tidak tak kahwin, betul tak? Jadi selagi boleh, kalau tayar pancit dah Cik Arif kan, tayar tu pancit, dia akan buat apa? Dia akan tukar, dia Tukar akan tayar. Kalau tampal. harta kereta tu rosak pun, jalan kaki pun dia sanggup. Sebab nak sampai. nak dapatkan perempuan tu, Nak contoh. dapatkan isteri yang tertunggu-tunggu, dia pun mungkin Betul. tak tidur, tak lena, Betul, mandi tak menunggu basah, mana makan nak tak punya kenyang. bakal suami tak Ya, betul. sampai lagi ni. Jadi itu mungkin lebih mudah untuk kita analogi kan. Jadi sama jugalah dengan kalau kita nak konsisten. Kita tahu, kita alhamdulillah, kita semua ni, especially orang-orang Islam kita ada hala tuju dah. Kita dah ada the biggest why. Kita kan biasa diajar oleh pakar-pakar motivasi, mentor-mentor. Kita tak sebutlah barat timur ke apa, tapi itu adalah satu benda yang semua orang ada zaman ni. So dia nak ada the big why kan. Whereas kita ada the biggest why. So kalau dengan big why ni, ramai juga yang capai impian dia. Tapi kita yang ada biggest why ni, kenapa kita tak boleh konsisten? Sebab dengan adanya big why tu, biasanya orang akan konsisten. Kalau dia down pun, dia akan bangkit balik. Mungkin dari segi sistem sokongan pun, dia akan cari balik kawan-kawan yang boleh sokong dia dan sebagainya kan. Matlamat dia apa? Supaya dia terus berjalan. Maknanya konsisten untuk terus buat perubahan. Mungkin kita akan perbaiki apa benda yang kita dah buat. So dia takkan ada istilah yang saya panggil try and error, tidak. Dia akan try dan adjust. Try, adjust. Bagi dia tak ada error. Sebab kalau ada banyak ciptaan-ciptaan orang kata dekat dunia ni, setelah beribu-ribu mungkin kegagalan, betul tak? Akhirnya kejayaan tu timbul. Kalau saya tengok Edison ni yang cipta lampu, dia saya kalau tak silap saya lah, bacaan saya 10,000 kali ujian sebelum itu, hanya untuk dapatkan supaya lampu tu berfungsi, dan dengan 10,000 gagal tu sampai dia jumpa yang betul, yang berhasil. Sampai hari ni orang boleh pakai lampu tu. Betul. Dan kalau tak silap saya juga Cik Arif, dia tidak namakan benda tu kegagalan. 10,000 tu adalah percubaan dia. Kalau tak silap saya lah. Maknanya setelah dengan kegagalan tu, dia mencari jalan baru, mencari cara baru. Yalah, bagi dia setelah 10,000 percubaan aku berjaya. Macam kita selalu kita akan sebut aku dah gagal 9,099 kali. Kita biasanya terbalik. Kita negatifkan benda tu Kita kan. negatifkan dulu. So mungkin kalau kita tengok akhlak Nabi macam tu lah. Nabi mana dia ada pernah buruk sangka dengan orang. Dia selalu baik sangka. Betul tak? Dan sentiasa nampak ke depan. So kita ni akan ada jadi satu masalah Cik Arif, kalau kita istilahnya living in the past and predictable future. Maksudnya kita ada fear of the past dan kita tak yakin dengan the future. So dekat situlah berlaku. Ini termasuk juga dalam kita bincang tadi, menyebabkan orang stres. Dia akhirnya dia akan kata keras sungguh lah. Sebenarnya yang mengeraskan ialah dia. Okey. Yang mengeras tu dia. Okey, bila kita cakap pasal apa tadi, yang mengeras tu dia kan, orang melihat dunia, kita pun dah melalui Cik Min, saya, alam kerja tu kan. Bila dia dah belajar, lepas tu dia masuk alam kerja, dia tengok kerja ni sampai orang cakap belajar tak penting, maknanya cukup sampai SPM dah boleh ni. Jadi ramai yang mengelak daripada kerja makan gaji. Gajinya kecil, tak seberapa, tapi macam-macam kena marah, kena buat kerja sampai malam,
hari minggu kena kerja. Dan anak-anak muda sekarang mereka memilih untuk jadi influencer. Okay. Dia tengok itu kerja yang tak ada waktu, tak ada bos, dan dia boleh dapat kalau jadi, bukan semua yang jadi kalau jadi boleh mendatangkan pulangan. Ada yang memang betul-betul, ada yang memang betul-betul jadi kaya lah. Yang mungkin gaji CEO pun dia lebih daripada gaji CEO lagi. Dan saya tak tahulah berapa lama dia boleh, sebab populariti ni kan sekejap aja kan. Nanti sampai masa ada orang baru. So apa pendapat Cik Min tentang trend orang nak jadi influencer, sebab dia nak mengelakkan kerasnya kerja makan gaji tu? Yalah. Okay. Saya kena tanya Cik Arif lah, nak jawapan panjang ke jawapan pendek? Saya bagi jawapan pendek dulu. Pendek dulu. Ni macam kunut panjang, kunut pendek. Kalau jawapan pendek saya, kita dah diberitahu daripada zaman saya kecil lagi, kalau kita nak berjaya di dunia dengan ilmu, betul tak? Kalau kita nak berjaya di akhirat dengan ilmu, kalau nak berjaya dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Jadi mana kita nak letak ilmu tu? So kalau kita tengok dalam ajaran kita pun disuruh tuntut ilmu minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai ke liang kubur. So kalau lu tanya saya, jawapan saya ialah saya akan jawab berdasarkan ini. Tak kisahlah apa-apa pun, yang penting ni cari ilmu. Tapi kalau kita nak jalan shortcut untuk kita cepat, dan kita tak ada, contohnya kita tak ada ilmu untuk sustainkan benda tu, jadi apa guna kejayaan yang kita dapat cepat tapi akhirnya dia tak boleh sustain, dan akhirnya kita kena start all over again. Dan cycle ni berpusing terus sampailah abang Jamil tut kita kata kan. Jadi kalau tanya saya, kat sinilah kita kena bijak. Kita kena apa sebenarnya dalam kehidupan ini? Kita nak apa? Adakah kita nak kejayaan yang pantas tapi sekejap, atau kita nak kejayaan yang mungkin steady, dia akan gradual naik dan dia boleh maintain, dan bukan sekadar maintain, dia boleh grow lagi. So apa pilihan yang kita nak? Saya pasti pilihan yang kedua saya bagi ni lah, yang semua orang nak. Orang yang waras pasti dia nak yang dua ni, yang nombor 2 ni, betul tak? Jadi maksudnya kita boleh tolak lah yang kata ilmu ni tak penting. Boleh kita terus apa maknanya, orang kata sambung belajar ni tak penting. Boleh terus kerja, ataupun bila saya tengok point tadi, apa saja nak buat, walaupun nak jadi influencer pun kita memerlukan ilmu. Dan saya tengok ada beza orang yang ada ilmu, influencer yang ada ilmu, influencer yang tak ada ilmu. Konten dia pun kita tahu pemikiran dia dibentuk sebab dia melalui proses pendidikan yang panjang kan. Betul lah tu Cik Arif sebenarnya. Kalau tanya saya sama ada perlu ke tak perlu, dia ikut masing-masing. Sebab kita ni ada pilihan tu tak. Kalau Cik Arif suka A, saya paksa B, dia tak akan nak. Betul tak? Tapi atas setiap pilihan, contohnya kita pilih A, contohnya kita kata untuk tidak belajar lah, kita akan dapat hasil based on kita tidak belajar tu lah, ataupun apa yang kita belajar tu lah. Tapi orang lain, B, mungkin dia ada ilmu lain. Sebab tu saya cakap tadi, mungkin orang ni akan berjaya, dan mungkin dia akan, mungkin macam tu je lah, graf dia mendata saja. Tapi orang yang ni mungkin, yang B mungkin naik slow-slow, mungkin dia pergi belajar, cari guru dan sebagainya, mentor, dan dia hadir kelas macam-macam kelas. Dan dia pula bukan macam tu, dia mengajar orang pula kan. Dia bermurah hati untuk kongsi apa semua. Tapi kita tengok yang ni, akhirnya dia boleh naik dan naik lagi terus. Berbanding dengan mungkin satu ni yang dia mungkin agak stagnan. Macam kita cakap tadi, mungkin kadang-kadang Allah uji dia dengan dia kena restart balik, betul tak? So kalau tanya saya Cik Arif, itu adalah pilihan. Dua-dua bagi saya betul untuk masing-masing. Tapi untuk saya akan pilih apa yang disarankan. So bila dah dunia, kita dah masuk dalam dunia media sosial ni kan, semua orang nak jadi, salah satu cara nak dapat follower ramai, nak dapat likes banyak, kena tunjuk baik lah. Maksud saya, kalau bagi
contoh salah satu yang terkenal di Indonesia, nama dia Baim Wong. Dia buat konten tolong orang susah, tolong contoh budak Grab bagi duit. Banyaklah dalam amount yang besar. Orang susah bagi bantuan macam-macam. Semuanya dikontenkan. Jadi ada orang cakap kenapa yang buat baik ni perlu dirakamkan, kenapa tak disembunyikan? Apa pendapat Cik Min tentang kalau buat baik ni patut ditunjukkan ke ataupun buat diam-diam, nanti sampai satu hari dah mati, oh ini pernah buat baik dengan saya, orang tu akan bercerita sendiri kan. Okey, ini kita berbalik-balik pada poin pertama tadi yang keras tadi kan. Bila kita melihat orang buat baik macam tu dan kita mula nak mengomen, kita mula nak menulis sesuatu kat situ dan kita nak memberikan pandangan kita, betul tak? Persoalan saya ialah orang tu dah buat baik. Kita ni buat baik ke tidak? Kita buat tak macam dia buat? Kebanyakannya tak buat pun. Betul tak? Akhirnya dia akan komen orang tu, perlu ke orang tu war-war ke? Baiklah diam saja. Kita yang diam ni cuba tanya diri kita. Kita buat tak? Kadang-kadang kebanyakan saya yakin tak buat. Dan kalau ada yang buat pun, teruskan tambah lagi. Kalau dia boleh buat banyak, kenapa kita tak boleh buat banyak? Macam ni. Kalau orang boleh buat secara terang-terang, gunakan konten secara besar-besaran, kenapa kita tak buat secara kecil-kecilan dan besar-besaran juga? Kan itu adalah satu persaingan yang lebih sihat. Dan kita akan stres tak kalau kita akan, perlu tak kita orang kata pada initially untuk kita komen apa benda yang tu? Tak perlu. Kita perlu buat apa yang sepatutnya buat daripada kita komen benda yang kita tak buat. Kita buat baik tu berdasarkan kemampuan kita lah. Maknanya bagusnya kita tetap buat baik, betul tak? Dan kita tak perlu compare dengan orang lain. Bila kita start membuat perbandingan, dekat sinilah akan berlaku satu benda yang mungkin short circuit dalam kita punya brain. Sama ada dia akan mungkin ada perasaan iri hati sikit. Sepatutnya kalau kita tengok, Alhamdulillah bagus dia. Aku pun kalau boleh nak buat macam tu. Tapi kalau aku buat, mungkin aku tak war-warkan lah. Akan habis selesai. Betul tak? Daripada kita bincang patut ni. Tapi cakap. Akhirnya, dia sendiri pun habuk pun tak rak lah macam tu lah. Okay. Menarik point ni. Sebab bila cakap, bila orang buat baik, ataupun dekat media sosial sekarang ni, apa saja posting, akan ada komen negatif. Macam manusia ni ramai yang jadi macam itu. Orang contoh, orang bercerai yang baru-baru ni, artis apa semua kan, yang tengah hangat ni pun ada yang gelak, ada yang komen negatif. Bukan urusan dia orang. Macam-macam lagi lah. Di dalam politik, di dalam agama pun ada kan. Ustaz-ustaz ni punya komen-komen yang kita kata, kenapa manusia jadi sebegitu, macam tak ada rasa mesra tu, tak ada macam kita rasa kenapa semua nak kecam, semua nak negatif kan. Yalah. Bagaimana kita nak betulkan itu ke, ataupun orang yang komen tu ada masalah dengan hati dia ke? Okey. Dia macam ni Cik Arya. Kalau kita perasan, sebab tu kita bahaskan alif mim tu dulu tadi, dua bab tu kan. Jadi kalau kita tengok, apa kita akan dapat kalau kita bagi komen yang macam tu? Satu yang saya nampak lah, kita ni sendiri pun tak selesai lagi urusan kita. Kenapa kita nak cuba selesaikan urusan orang lain? Betul tak? Kita sendiri ada banyak benda. Kalau kita kajilah, kalau kita seorang businessman, kita akan ada banyak benda yang kita boleh buat untuk menaikkan kita punya penghasilan, productivity, ataupun kita nak create leader dalam kita punya organisasi dan sebagainya, betul tak? Dan kalau tak cukup dengan itu, kita ada lagi mungkin keluarga kita yang perlu kita bimbing, betul tak? Kita sebenarnya ada satu kerja, satu amanah yang kalau kita kembali kepada alif, mim dan sin tadi, kita tak akan ada masa untuk mempersoalkan atau menceritakan orang lain. Bagi saya, macam Cik Arif kata, ini semua adalah noise ataupun interference ataupun apa lagi yang menyebabkan kita tak fokus. Benda yang unnecessary. Kita pun, Cik Arif, kalau kita makan benda yang unnecessary, kita akan jadi obesity, betul tak? Kan?
Jadi bila kita tahu benda-benda yang unnecessary ni dia akan membuatkan kalau makan tadi fizikal kita tak sihat. Jadi sama jugalah dengan benda-benda yang unnecessary ni dia akan menyebabkan kita mentally dan emosi pun tak sihat. Bila contoh orang yang komen benda ni, dia mendapat keseronokan dengan mengetawakan orang. Maksud dia punya mental, yang saya nampak lah mungkin ada masalah sedikit lah, maksudnya mungkin daripada segi, saya tak cakap lah dia mungkin ada masalah dari segi amalannya, mungkin ada masalah daripada segi dia stres dekat tempat lain. So dia macam bila kita bully orang ni rasa seronok, macam tengok orang tu sedih, orang tu tutup account ke, orang tu bisnes dia terus tutup, ataupun dia berpisah dengan pasangan dia kan, kita rasa seronok. Macam mungkin dia pun masa dia dalam social media dia selalu menonjolkan dia kemesraan suami isteri, tunjuk kereta, tunjuk rumah. Lepas tu bila sampai ada masalah, masa ni lah kita bantai cukup-cukup kan. Mungkin dia pun ada masalah, orang yang mengomen tu ada masalah, dia ada masalah dalaman dia lah kan. Macam mana nak buang benda tu kan. Yalah, poinnya ialah mungkin dia rasa benda tu satu keseronokan. Dia sebenarnya berbalik-balik pada apa yang saya cerita tadi. Kalau dia memang tak ada kebahagiaan ataupun tidak penuh kecintaan kita kepada pencipta kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menyebabkan dia cari keseronokan yang lain. Padahal kalau dia penuh dengan benda tu, dan benda lain yang unnecessary yang tu pun tak akan masuk sebab dah tak ada ruang. Ibaratnya kalau satu tong, Cik Arif kan, kalau dia kosong dan bila benda lain selain daripada Allah dan Rasul yang masuk, agak-agak benda yang benda yang baik-baik ni boleh masuk tak? Dah penuh dengan benda-benda yang tak baik lah. Tapi kalau kita penuh dengan Allah dan Rasul, penuh rasa cinta, penuh rasa nak menyebarkan kebaikan, kita dah tak ada ruang dah. Kita punya tabungan ni dah orang kata penuh dengan segala macam kebaikan dan penambahbaikan yang kita buat, akhirnya tak boleh masuk dalam dia. Dan kita secara automatik akan lebih seronok dengan apa yang ada dalam, kita kata, kantong ataupun kita panggil kolam jiwa kita lah. Mudah-mudahannya macam tu. Cantik jawapan tu, saya suka jawapan tu, padat lah. Okay, kita mungkin ada 2-3 soalan lagi sebelum kita tutup. Remaja sekarang dia berkait rapat semua ni lah, alif min sin, media sosial, dan apa tadi yang hati yang tak penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Nabi itu kan. Remaja, tak tahu lah remaja ke baya-baya kita pun kalau ada istilah healing tu kan, maknanya contoh dia kata stres lah ni, dunia stres, belajar stres, kerja stres, kalau yang dah kahwin dengan pasangan pun stres, pergi bercuti, ataupun apa lagi yang digunakan sebagai escapism, healing tu apa yang digunakan. Tapi bila dia balik, masalah tu masih ada lagi masih sama. Okey, apa yang kita Cik Ara cerita tadi dari segi healing dan sebagainya, kita boleh katakan itu adalah healing dari segi kita punya fizikal, betul tak? Ataupun luaran. Yang kita enjoy lah, makan, kita pergi tengok benda-benda ni. Tapi kalau dia sekadar fizikal tetapi dia tidak masuk ke hati, jadi healing tu bukanlah healing sangat sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok, punca dia di dalam. Jadi sebenarnya kita kena healkan yang di dalam. Dan memang kalau kita heal yang di luar ni, tetapi kalau kita tak heal yang di dalam, dia macam kita, istilahnya kita, macam ni nak bagi istilah istilahnya macam ni lah Cik Arif. Kita make up cantik-cantik, tapi kita tak mandi sebenarnya hari tu. Okey tak? Nampak luaran cantik lah, tapi luaran cantik, bau busuk tu tetap bukan ada dia lagi. Boleh cover lagi dengan perfume. Tetap ada lagi. Maknanya kita tu sebenarnya masih lagi kotor. Tetapi kita cuma make up dia. Ni orang pemarah pula ni. Terpaksa guna, minta maaf. Terpaksa guna istilah ni supaya mudah faham kan.
Kalau kita bagi bulan bintang punya apa tu berat-berat lagi. perumpamaan, nanti tak faham, Susah betul nak. tak? Tu agak faham lah saya rasa Betul. kan. Jadi benda yang kita kena usahakan, berbalik-balik pada tauhid tadi, pada Nabi Ibrahim tadi, ialah penyucian kita supaya kita always connect. Dan kita tahu benda ni salah, ni benda ni tak betul, benda ni Allah suka, benda ni Rasul suka. Jadi kita kena ada satu kita kata sentiasa updated lah kita punya software supaya dia sentiasa tahu okey ni boleh, ni tak boleh, ini lebih baik, ini lebih kurang mudarat dia. Masalahnya proses ni kena continuous je ada. Kalau tak ada, kita duduk dalam circle kita contohnya. Contohnya kita duduk dalam circle bawang, betul tak? Dia takkan jadi istilahnya bunga dia akan jadi circle bawang tu bawang lekat lah. lagi lah. Jadi kita kena tukarlah circle tu. Tukar circle-nya ataupun macam tadi lah kita cakap kan, kita kena cari ilmu. Kena berlaku proses 2-3 proses dan kita cerita ni banyak sebenarnya proses dia. Memang kalau kita boleh buat satu podcast untuk cerita satu je. Okay, tadi bila dah cerita pasal healing kan, orang healing sebab dia ada problem kan, dia ada stres dalam hidup dia. Dan kita tengok manusia, dia tak datang stres, lepas tu dia happy. Lepas tu stres lagi happy. Tapi dia kadang masalah sampai dah terperosok, orang kata the lowest level dalam hidup dia. Sudah jatuh dia timpa tangga dia. Bukan tangga lah, apa benda yang boleh jatuh, batu, kena impak semua macam, apa lagi yang tinggal dia macam, apa pendapat Cik Min tentang yang masalah yang tak selesai-selesai tak kunjung tiba lah. Maknanya selepas satu ada lepas satu lagi ada satu lagi. Ini bisnes pula, lepas tu dengan isteri pula, lepas tu penyakit pula. Saya bagi jawapan ringkas dulu lah ya. Jawapan ringkasnya ialah kita akan dapat semua perfection nanti dalam syurga Cik Arif. Kalau kat dalam dunia ni bukan tempat kita berseronok-seronok, tak. Dalam dunia ni memang Allah dah bagi tahu kita dihantar ni memang untuk diberikan ujian. Betul tak? Kita dulu pun zaman sekolah, nak masuk sekolah menengah ada dulu UPSR, betul tak? Ada sebelum tu penilaian, betul tak? Sebelum tu kita tak tahulah, zaman ayah-ayah kita dulu kita tak tahu kan. So sama juga bila kita naik sekolah menengah pun ada ujian. SRP-nya, SPM-nya, peksa lagi. Kemudian kita masuk universiti pula kan. Masuk universiti pun ada lagi ujian. Kita naik gaji, contohnya mungkin government ke, ada juga ujian. Dia kena ambil test. Kalau mungkin corporate mungkin ada penilaian pula, betul tak? So, KPI dan sebagainya. So kalau dalam kita tengok dari segi itu pun ada ujian demi ujian. Okay. Cuma saya nak bagi tahu satu lah Cik Arif. Kalau contoh ni zaman universiti dulu, kalau kita fail lah satu paper tu, kita kena buat apa? Kita fail satu-satu paper tu dalam masa kita universiti, kita kena buat repeat. Kita kena repeat. So kita boleh katakan satu, yang pertama, kalau kita gagal dalam ujian-ujian yang kita ni, insya-Allah Allah akan hantar balik ujian yang sama. Sebab tu kadang-kadang kita lari dari satu masalah ke tempat lain, akan ada masalah yang sama. Sebab kita tak betulkan root dia, kita tak betulkan punca masalah tu. Betul. Sebab akhirnya kita akan nampak masalah tu ataupun problem tu berpunca pada orang lain dan kita akan sentiasa menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita start tengok pada diri kita, apa yang perlu kita betulkan, dan akhirnya kita akan nampak ujian tu adalah satu kenikmatan. Sebab kalau kita sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa senang, mudah, duit berlimpah ruah, apa-apa semua kita dapat, akhirnya kita akan jadi macam yang dah terbukti dalam sejarah, kita akan jadi Firaun dan Qarun. Maka kita akan jadi orang-orang yang kufur, yang Allah laknat. Jadi adakah kita nak macam tu, ataupun kita nak nampak dalam setiap ujian tu walaupun bertimpa-timpa itu adalah tanda Allah sayang. Tapi cakap memang senang. Tapi nak rasa tu tadi, dan berbalik-balik kepada satu latihan, satu kurikulum yang didesainkan mungkin oleh guru-guru ataupun persekolahan tertentu yang kita go through lah. Go through benda tu, kita graduate dan insyaAllah kita akan dapat boleh faham semua ni dan kita boleh uruskan kita punya minda dan sebagainya dengan lebih baik. Okay, soalan terakhir lah.
sebagai penutup kan. Tadi kita bincang tentang alif mim sin tu kan. Hmm. Bagaimana alif mim sin ni boleh jadi menyebabkan kita boleh meninggalkan satu legasi dalam hidup kita. Bila kita tinggal nanti ada sesuatu yang kita tinggalkan dekat dunia ni. Sebab Tuhan datangkan kita ke dunia ni, masing-masing ada peranan masing-masing. Jadi kita nak tinggalkan satu legasi lah. Betul. Macam mana Cik Min punya? Okay, mungkin kita kena tengok sejarah sikit lah apa tu Cik Arif kan. Kalau kita tengok Nabi Muhammad kita, dia bina tauhid ni ketika di zaman sebelum hijrah di Mekah. Dia membina satu kekuatan di kalangan sahabat yang mana bila dia berhijrah ke Madinah, akhirnya dengan hasil ataupun asbab didikan Rasulullah SAW ni, sahabat-sahabat ni jadi orang yang hebat dan akhirnya dia bukan fikir untuk diri dia. Akhirnya kalau kita tengok ada sahabat yang meninggal di China dan sebagainya, dia menyebarkan. Dan dia cuba menyebarkan kebaikan. Supaya apa? Supaya orang tidak terus dalam orang kata pemahaman yang salah tentang ketuhanan, tentang kemasyarakatan. Kalau dulu kita boleh kata law of the jungle. Siapa kuat dia berkuasa. Tapi zaman tu dia letak pada semua orang sama. Yang membezakan kita ialah takwa kepada Allah. So, kalau kita nak ambil approach tu, kalau kita menumpukan kepada kita punya dalaman dari segi tauhid dan kita perbaiki dari segi kita punya sahsiah, kita punya kelakuan, kita punya kepribadian, dua ni dia tidak akan mendatangkan apa-apa kalau kita tidak menghasilkan satu benda yang bermanfaat kepada orang ramai. Mungkin isu ni agak sensitif Cik Arif. Kalau kita boleh tengok apa yang bagusnya dari segi isu yang baru-baru ni ialah dia punya dari segi ekonomi yang dia bina. Kita sebut G lah, G kan. Kalau kita tengok G, despite lah apa-apa yang dia, tapi kalau kita tengok dari segi satu sudut, dia berjaya menyatukan satu kita kata organisasi yang boleh membina jutaan nilai jutaan ringgit punya aset. So kalau kita sekadar untuk diri kita sendiri, itu bukan ajaran kita. Kita kena buat sesuatu. Jadi dengan ada combination of ni, sebab tu Nabi Sulaiman walaupun dia mempunyai kuasa tu, dia mentadbir dengan adil dan semua orang dapat manfaat. Kita kalau dah ada dua-dua ni, janganlah buat tak tahu je. Contohnya kita ada kekayaan, akhirnya kita jadi untuk kita. Saudara mara kita pun kita tak tengok contohnya. Ataupun kita ambil contoh Ar-Rajhi lah kan, Sulaiman Ar-Rajhi, betul tak? Akhirnya dia tak ada apa-apa. Setelah dia bina satu kekayaan yang luar biasa, akhirnya dia balik dengan kosong. So kalau kita boleh capai macam tu, memang kita kata hebat lah. Tapi kalau kita tak sampai level macam tu pun, janganlah kita tinggalkan semua. Tinggalkanlah sesuatu ataupun cubalah bina sesuatu supaya generasi kita yang seterusnya akan dapat manfaat. Dan mudah-mudahan nama kita sentiasa disebut. Ataupun anak cucu kita akan doakan datuk, nenek moyang ataupun seluruh keturunan kita yang ni. Sebab pasti apa yang kita buat ni, Allah akan jaga kita punya keturunan insyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Min, padat dengan kita daripada mula sampai habis macam-macam ilmu. Orang kata kalau ni sampai muntah lah, kalau makan sampai muntah lah, melimpah-limpah. So masa kita dah di penghujung. So nanti mungkin ada lagi kita boleh sambung lagi. Mungkin jemputan lain lah. Jemputan lain. Untuk satu tajuk khas ke, kalau kata nanti boleh komen. Dan itulah, saya berbesar hatilah. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Cik Min berkongsi ilmu alif mim sin ni, satu benda yang baru saya dengar dan saya rasa boleh diluaskan lagi kepada ramai orang dan apa ni, InsyaAllah kita akan panggil lagi panel-panel yang akan berkongsi kisah hidup mereka, berkongsi ilmu, orang-orang yang tidak didendang, bukan orang yang terkenal tetapi mereka mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain. Jangan lupa berikan nama lagi, siapa lagi yang saya patut panggil untuk episod yang seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe Sembang Podcast Arif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.